Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam satu program khusus, iaitu suatu program yang disebut sebagai Ta'mir Masjid dan Surau. Program yang dianjurkan dan diselia oleh pihak JAKIM dengan kerjasama JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dengan kitab-kitab yang telah ditentukan oleh pihak JAKIM. Dan pada hari ini kita bersama-sama di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor mengadakan program kuliah ataupun ceramah berkenaan dengan slot-slot yang telah ditentukan, ilmu hadis, ilmu tafsir, fiqh, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Jadi bersama saya pada hari ini iaitu kitab Riyadhus Salihin, terjemahan dan huraian Riyadhus Salihin jilid pertama yang telah diterbitkan oleh pihak JAKIM, dan kitab ini adalah dikarang oleh Syekhul Islam iaitu Imam An-Nawawi. Sebelum kita meneruskan pengajian kita ini, maka eloklah kita mengenali biodata ataupun pengenalan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala alaihi. Kerana adab belajar ni kita kena kenal tok guru kita, kita kena kenal syekh kita, dan apa yang diharapkan di dalam penulisannya, dan apa yang metodnya ataupun cara dia mengajar, menghurai, itu kita perlu tahu. Dan seelok-eloknya di awal-awal ni marilah kita membaca Al-Fatihah khusus untuk Syekh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala alaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biodata Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Salihin. Nama dan keturunannya, beliau ialah Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Al-Imamu Al-Allamah Muhyiddin bin Abu Zakaria, dan beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Lihat ya, kalau dalam karangan Imam Nawawi ini dia akan sebut An-Nawawi Asy-Syafi'i, disebut bermazhab Syafi'i. Jadi kalaulah imam besar pun declare, mengisytiharkan dia ni bermazhab Syafi'i, takkanlah kita ini orang-orang awam tidak bermazhab, maka wajar kita mengambil mazhab. Dan pada tahap kita orang awam ni wajib kita bermazhab, mengikut mana-mana mazhab yang empat tersebut. Terusnya, beliau dilahirkan pada 11 Muharram tahun 631 Hijrah dan telah meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Bermaksud umur beliau ialah selama 45 tahun sahaja. Muda sangat ya. Jadi dalam keadaan umur yang muda ini pun Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Syekhul Islam Al-Allamah Al-Imamu An-Nawawi ini sebagai seorang ulama yang tersuhur, khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang sampai akhir zaman kitabnya masih dibaca dan ilmunya terus dan terus dibaca oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bukan di Malaysia sahaja, di seluruh dunia. Amat muda.
meninggal dalam umur 45 tahun. Dan kalau kita ni lah manusia biasa ni kan, 45 tahun ni, pada masa itulah barulah kita nak rasa kemantapan ekonomi, rumah tangga, anak-anak pun dah besar kan. Baik ya. Jadi beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala alaih telah menjadi pengajar ataupun ulama besar bermula umur 35 tahun, iaitu mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah berumur 35 tahun. Kemudian umurnya 45 tahun meninggal dunia, maksudnya beliau sempat menabur jasa sebagai seorang Syekhul Kabir selama 10 tahun. Ya. Kemudian kekuatan menghafaznya terlalu tinggilah. Ini disebut dalam bahasa Arab sebagai malakah. Apa dia? Iaitu kemahiran, talent seseorang, kehebatan seorang, malakah ya. Kekuatan seseorang untuk mengingati sesuatu, memiliki sesuatu. Dan di sana ada satu doa yang masyhur yang dikarang oleh para ulama, tuan-tuan boleh ulang-ulang ini, iaitu supaya kita ini kuat ingatan kita. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inni astaudi'uka bima 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ini baca doa ni ialah kita mohon pada Allah Ta'ala supaya kita boleh ingat, kita boleh mengamalkan dan menyampaikan apa yang ilmu-ilmu kita baca, dan kita diberi ingat ketika mana memerlukan maklumat atau ilmu tersebut ya. Baiklah. Seterusnya hasil karangan beliau Imam An-Nawawi ini ya, yang masyhur ada 18. Yang masyhur ada 18 seperti Syarah Muslim, Kitab Al-Azkar yang masyhur. Kitab Azkar ini pun telah diterjemahkan oleh almarhum Mufti Datuk Ishaq Baharum, bekas Mufti Selangor ya. Kemudian hadis 40 dan sebagainya lah. Seterusnya ada satu lagi kitab, iaitu beberapa kitab, di sini ada 5, saya sebut salah satu saja, iaitu yang tidak sempat ditulis oleh Imam An-Nawawi, disempurnakan. Ya, penulisan itu tidak sempat disempurnakan, iaitu Syarah Muhadzab. Muhadzab ni mazhab Imam Syafi'i, nama kitab ya, Muhadzab. Kemudian disyarahkan iaitu dalam namanya Kitab Al-Majmu'. Kitab Majmu' itulah Imam Nawawi dah mula menulis rahimallahu taala alaihi, tak sempat. Dan sempat ditulis oleh 3 ulama, bermula Imam Nawawi, ulama yang kedua, yang ketiga itu pada tahun 1990-an oleh Syekh Al-Mut'i, iaitu dari Mesir, dan alhamdulillah kitab besar itu 30 jilid telah sempurna ditulis, Syarah Muhadzab oleh para ulama-ulama kita. Di antara cerita kehebatan beliau iaitu pada umur beliau 7 tahun, suatu malam beliau terjaga daripada tidur pada bulan Ramadan dan melihat sekeliling rumahnya bersinar. Ya, sekeliling rumahnya bersinar. Maka ini cerita daripada yang diceritakan oleh ulama-ulama kita, dan beliau bertanya kepada ayahnya, apakah cahaya ini? Itulah dia malam Lailatul Qadar. Kan? Jadi nak puasa ni tuan-tuan, maka kejarlah malam Lailatul Qadar. Semalam sudah nisfu Sya'ban, dan pada bulan Ramadan ada 2 malam, iaitu malam nuzul Quran pun hebat dan malam Lailatul Qadar ya. Baik. Itulah di antara sedikit biodata, dan di sini kita lihat ya, Imam Nawawi memulakan kitabnya dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah memulakan dengan mengambil ayat daripada surah Az-Zariyat ya, surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56 dan 57, cuma saya baca yang 56 saja ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku, yakni Allah Ta'ala, menjadikan jin dan juga manusia ini melainkan untuk menyembah kepada aku. Jadi Imam Nawawi mengingatkan kepada kita bahawa segala apa yang kita buat ini mestilah based on ibadah. Bila sebut ibadah, maka dia ada konsep dosa, pahala, sah, batal, makbul, mardud dan sebagainya. Ya, hidup ini adalah suatu ibadah, sama ada ibadah khususi ataupun ibadah umumi. Seterusnya, satu syair daripada Imam Nawawi, ada 6 bait syair, saya ambil 2 sahaja. Masa pun tidak panjang, ya, maknanya kita akan mengadakan siri demi siri ini. Kata beliau, ja'alu lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha safana. Apa maksudnya? Salihal a'mal fiha sufuna. Maksudnya iaitu mereka menjadikan, mereka ni orang-orang yang bijak lah. Mudah-mudahan kita ni orang-orang berilmu, orang yang fatanah, orang yang bijak. Mereka jadikan dunia ini seolah-olah lautan dan mereka menjadikan amal soleh di dalamnya sebagai sufuna, iaitu kapal-kapal. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, sidang pendengar, penonton sekalian, sebenarnya lautan dunia ini merupakan satu lautan yang sangat luas. Maka kita adalah pengemudi, jurumudi, nahoda kepada kapal. Bodi kita adalah kapal, keluarga kita adalah kapal. Jadi bagaimana jurumudi nahoda itu hendak mengawal kapalnya? Mestilah berasaskan kepada ilmu. Dan di dalam dunia ini tiada agama yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu kecualilah agama Islam. Agama lain cuma menggalak saja. Nak belajar, belajar. Tak nak belajar pun tak apa, kan? Tapi Islam memfardukan talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Fardu ke atas umatnya. Amalan yang dilakukan based on jahil, berasas kepada kejahilan, walaupun sah, kan, tetapi amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kebetulan betul, kebetulan sah. Kan? Bahkan kalau misalnya kata saya lah, ni contoh saya sendiri, ditanya, Ustaz, apa hukumnya solat sunat duha? Contoh, kan? Apa hukumnya solat duha? Contoh. Saya katakan sunat. Padahal saya tak tahu. Tapi kebetulan betul, tetap berdosa. Sebab bercakap di atas kejahilan. Dan seterusnya, Imam Nawawi mengambil hadis sebagai motivasi beliau untuk meneruskan kitab ni, iaitu man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri amalihi ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya ganjaran seperti orang yang melakukannya. Seterusnya, metod ataupun cara penulisan kitab ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ialah, beliau berkata, saya akan memastikan dalam kitab ini bahawa saya tidak akan menyebut kecuali hadis-hadis sahih daripada hadis-hadis yang jelas yang dengan disandar kepada kitab-kitab hadis yang sahih lagi masyhur, iaitu terkenal, seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Saya mulakan setiap bab dengan ayat-ayat mulia daripada Al-Quranul Aziz dan saya jelaskan baris-baris kalimah yang diperlukan, yakni cara sebutan atau menghuraikan makna-makna yang sulit, yang sukar. Itu metodnya. Kemudian harapan beliau, saya harap jika sempurna penulisan kitab ini, ianya akan menjadi pemandu kepada yang membacanya ke arah kebajikan dan menghalangnya daripada segala jenis kekejian yang membawa kebinasaan. Itu harapan dia. Dan dari segi adabnya, lihat dia, ulama besar ni, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Saya memohon, rendah dirinya, Imam Nawawi menyebut, saya memohon kepada saudara yang mengambil manfaat dengan sebahagian daripadanya, iaitu daripada kitab ini, agar berdoa untuk saya, untuk dua ibu bapa saya, guru-guru saya
dan semua orang-orang yang kita sayang serta muslimin iaitu umat Islam semuanya. Subhanallah, kata tawaduk Imam Nawawi, ya. Jadi cukuplah untuk sekadar pengenalan ini untuk slot yang ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam siri dan slot-slot yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.